Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan dengan bahagian yang terakhir, bab 6 ni. Iaitu standard kandungan 6.2 sel kimia. Sel yang pertama itu kita bincangkan sel apa tu? Elektrolitik. Elektrolitik. Yang ni kita masuk yang kedua lah, sel kimia. Kalau kita tengok kat sini, standard pembelajaran tu ada dua. 6.2.1 menerangkan perubahan tenaga dalam sel kimia ringkas. Kemudian 6.2.2 menjana idea tentang aplikasi sel kimia dalam menghasilkan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber. Itu adalah kita punya standard pembelajaran. Kalau kita tengok kat sini, boleh nampak tak gambar rajah ni? Nampak tak ion-ion yang bergerak ni? Nampak tak? Boleh respon kat chat. Boleh nampak tak pergerakan tu? Kita tengok kat sini. Ni adalah kita punya bateri. Kita punya bateri kat sini. Kalau yang panjang kita panggil apa? Charge positif. Kalau yang pendek kita panggil charge negatif. Jadi apabila anod ni disambungkan dekat terminal positif, jadi keseluruhan ni semuanya adalah positif. Itulah sebabnya nama dia ialah anod. Anod. Ini anoda ni cikgu ambil lah sebab cikgu nampak gambar rajah ni agak baik sikit lah. Dia anod. Ini bahasa daripada bahasa asing lah. Kemudian kalau kita tengok kat sini, ini adalah charge negatif. Jadi sini adalah semua ni adalah charge negatif. Itu kita panggil dia sebagai katot. Jadi kalau kita tengok kat sini, dalam ni mesti ada cecair. Kalau dalam sel kimia ni dia wajib ada cecair. Sebenarnya kalau kita tengok sel kimia ni sebenarnya elektrolisis juga. Jadi kalau kita tengok ada pergerakan ion. Ada pergerakan ion. Jadi kalau kita tengok kat sini, yang positif akan tertarik ke negatif. Yang negatif akan tertarik kepada positif. Itu adalah sifat hukum alam lah. Charge yang berlainan. Kita tengok yang seterusnya. Apa yang dimasukkan dengan sel kimia? Sel kimia ialah alat yang menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Ingat tu. Itu hari kita belajar tentang sel elektrolitik tu. Maksud dia ialah apa tu? Sel elektrolitik iaitu tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Jadi kamu kena ingat yang tu. Tapi yang sel kimia dia punya perubahan tenaga dia ialah tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Contoh dia ialah bateri. Bateri menggunakan konsep elektrolisis tapi di bawah sel kimia. Jadi kita katakan kat sini, sepatutnya dia tak ada, sepatutnya kalau kita tengok kat sini, sel ni, sel kimia ni, dia mesti terdiri daripada dua elektrod logam yang berlainan. Maknanya kalau anod dengan katot ni, dia mesti atau wajib dia punya elektrod adalah berlainan antara satu sama lain. Dia tidak boleh sama. Dia mesti berlainan. Contoh, magnesium dan kuprum. Kemudian mesti ada satu kuprum. Satu kuprum, magnesium dan kuprum, dan kemudian ada satu elektrolit, cecair ni. Elektrolit yang kita panggil lah kuprum 2 sulfat. Kemudian kita sambungkan dengan wire. Jadi kalau kita nak tengok sel kimia ni, dia dah tak ada lagi sumber arus. Jadi sumber arus ni dah tak ada. Dia terus je wire, sambung je. Syarat dia, elektrod dua-dua ni adalah berlainan jenis, kemudian ada elektrolit, lepas tu dia tanpa sumber arus. Maknanya sumber arus elektrik tak ada. Sebab kita dah tahu dia punya konsep dia ialah tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Setakat ni boleh faham? Ingat je, kalau elektrolit tadi, itu elektrolitik tu, dia mesti ada sumber elektrik. Bateri dan sebagainya, arus elektrik. Tapi kalau sel kimia dia tak ada sebab dia nak menghasilkan tenaga elektrik. Faham? Setakat ni boleh respon kat cikgu? Kalau faham, faham. Kalau tak faham boleh tanya dengan cikgu melalui ruangan chat tu. Faham tak?
Okey, jadi samalah. Kalau kita tengok perubahan tenaga dia terbalik. Okey. Cikgu apa yang syarat tadi? Syarat apa tu Syamil? Tak berapa jelas soalan tu. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Okey, kita dah belajar sebenarnya ada elektrolitik. Okey, kan yang pertama itu kita banyak belajar ialah yang pertama, cikgu tarik kat sini. Kita belajar ialah elektrolitik. Okey. Okey, jadi ni elektrolitik. Okey, dengar dulu elektrolitik. Okey, syarat dia. Okey, dia macam elektrolisis. Okey, dia punya syarat dia, okey, dia bukan macam dah, dia memang dia elektrolisis. Tapi mesti ada sumber tenaga elektrik. Okay, yang kita belajar pada bab yang lepas. Okay, cikgu dah type dekat ruang chat tu. Elektrolisis tapi mesti ada sumber tenaga elektrik. Okay, jadi dia punya perubahan tenaga dia, kalau kita tengok kat sini, perubahan tenaga dia ialah tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okay, tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okay, setakat ni syarat yang pertama ni faham? Jelas? Jelas? Yang ni yang banyak yang kita apa tu, bila ada tindak balas kimia, dia akan dapat gas, okay, dia dapat bahan-bahan yang lain dan sebagainya. Okay, sekarang ni kita belajar yang kedua ialah sel kimia. Okay, sel kimia. Okay, ni sel kimia. Okay, dia juga adalah elektrolisis. Okay, tapi tiada sumber tenaga elektrik. Okay, dia tiada elektrolisis tapi tiada sumber tenaga elektrik. Kalau kita tengok perubahan tenaga dia, okay, perubahan tenaga dia ialah tenaga kimia. Okay, kepada tenaga elektrik. Sebab dia nak membekalkan tenaga elektrik. Okay, jelas tak ni? Ni yang asas. Okay, faham? Okay, jadi yang kita nak bincangkan sekarang, ada sumber elektrik atau tak ada sumber elektrik untuk menjalankan proses elektrolisis tu? Boleh respon kat cikgu? Dia tak ada. Okay, dia tiada. Sebenarnya kalau cikgu tengok kat sini, cuma sebenarnya cikgu nak ulang kaji je. Cikgu letak gambar aja sumber arus ni, sumber elektrik ni. Sebenarnya dia kosong. Yang ni langsung tak ada. Okay, dia hanya satu line panjang je. Okay, wire yang panjang. Okay. Okay, yang lain-lain ni, Syafiq okay, faham Syafiq? Syuhada tadi semua okay? Fatin? Okay, jelas tak? Okay, ni sekarang kita nak ceritakan ini adalah macam mana kita nak buat bateri. Bateri. Okay. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, contoh sel kimia yang kita katakan sebagai sel ringkas. Okay, ingat tadi syarat yang pertama tadi ialah gandingan melalui logam elektrod yang berbeza. Okay, apa yang jenis yang berbeza tadi ialah kita buat tadi ialah magnesium dan juga kuprum. Jadi kalau kita tengok kat sini, okay, sebabkan kat sini dah tak ada sumber elektrik, kita tak tahu yang mana satu akan menjadi positif atau yang mana satu akan jadi negatif. Okay, jadi kita tengok apa yang akan berlaku kat sini, kita akan tengok magnesium menjadi terminal negatif kerana dia lebih elektropositif. Jadi orang yang unsur yang mempunyai elektropositif yang lebih, jadi dia akan lebih mudah mendermakan elektron berbanding kuprum. Okey, jadi ingat tak lagi tu kita punya siri cation dengan anion tu? Dah salin tak tu? Ingat tak lagi? Atau dah lupa? Okey, ingat tu balik. Kita dah belajar tu. Okey, nampak ni? Okey, jadi kalau kita tengok kat sini rujukan dia, okey, kita gunakan tadi magnesium, satu lagi kita gunakan kuprum. Jadi makna kita tahu yang bahagian atas ni adalah yang paling elektropositif. Jadi bila dia mempunyai elektropositif, dia lebih mudah untuk mendermakan elektron. Jadi
Bila dia berada di atas, jadi ion magnesium ni akan menjadi negatif. Okey, ion kuprum ni yang berada di bawah dia akan lebih menjadi positif. Itu sebabnya kita panggil dia magnesium menjadi terminal negatif, kuprum menjadi terminal positif. Okey, kenapa dia jadi macam tu? Kita rujuk daripada keelektropositifan meningkat. Okey, jadi mana yang lebih aktif, ia akan lebih menghasilkan keelektropositifan, iaitu lebih mudah untuk menderma elektron. Okey, faham ni? Elektron tu maksud dia charge negatif. Okey, jelas? Setakat ni boleh ikut? Faham? Okey? Okey tak? Respon sikit kat cikgu. Jelas ke tak jelas? Okay, kalau tak jelas, cikgu nak ulang kat mana? Boleh type dekat chat tu. Yang mana cikgu nak ulang? Atau kalau jelas, kamu cakap okey. Okey, ada tak? Ada nak respon tak? Okey, sekarang ni cikgu bagi contoh yang lain. Katakan cikgu ada zinc. Lepas tu satu lagi cikgu ada cikgu ada zinc, lepas tu cikgu ada stannum. Okey, cikgu ada stannum. Zinc dengan stannum. Okey, yang mana satu akan menjadi yang lebih elektropositif, zinc atau stannum? Boleh respon kat cikgu tak? Antara zinc dengan stannum tu yang mana akan jadi lebih elektropositif? Okey, elektropositif maksud dia ialah boleh menderma negatif. Jadi maknanya yang boleh derma negatif ialah zinc. Okey, faham tak ni? Bukannya stannum. Okey, faham tak ni Syamil? Atau yang lain-lain ni? Okey, dia bila kita sebut elektropositif, lebih elektropositif, dia bukan positif. Lebih elektropositif dia akan menjadi negatif. Okey? Dia lebih mudah menderma negatif. Okey. Cikgu cuba sekali lagi. Okey, tengok ni. Okey, kenapa dia jadi magnesium dengan kuprum ni, kita tak kisah elektrod mana-mana kita nak letak pun tak ada masalah. Okey, jadi kita nak tengok yang mana lebih elektropositif, yang mana yang kurang elektropositif. Jadi kita tahu yang bawah ni ialah kurang elektropositif, yang atas ni lebih elektropositif. Jadi bila dia lebih elektropositif, dia mudah untuk dermakan elektron. Okey, setakat ni okey? Faham? Jelas? Jelas atau tidak? Okey. Aiman je. Yang lain? Syafiq, Rasul, Syuhada. Boleh respon kat cikgu tak? Tak apa. Kita pergi pelan-pelan pun tak apa. Kita banyak masa. Okey tak? Yang lain? Okey, Aiman dah jelas. Okey, Rasul okey. Yang lain? Okey, Syafiq okey. Okey, cikgu bagi satu lagi contoh. Okey, apa yang derma elektron tu yang mana lebih elektropositif dalam jadual, dalam kita punya siri kereaktifan ni. Okey, sekarang ni cikgu buat yang lain pula. Okey, sekarang ni cikgu ada aluminium, cikgu ada plumbum. Okey, yang mana satu yang lebih elektropositif? Cikgu nak semua respon. Satu aluminium, satu plumbum. Yang mana lebih elektropositif? Cepat, Aiman je respon ni. Yang lain? Okey, bagus. Jawapan dia betul. Aluminium. Okey, cikgu nak tanya kenapa? Kenapa aluminium? Jawab biasa pun tak apa. Cikgu nak kamu jawab je. At least saya tahu kamu faham. Kenapa dia kat atas? Dia sebab dia lebih elektropositif.
positif kan, lebih atas daripada kita punya plumbum. Jadi bila aluminium tu berada di atas, dia lebih elektropositif. Jadi bila kita sebut dia lebih elektropositif, maksud dia lebih mudah untuk menderma elektron. Jadi automatically kita punya aluminium tu akan menjadi charge negatif. Okey, faham? Jadi yang satu lagi akan jadi charge positif. Okey? Jelas? Okey. Faham tak ni? Okey, sekarang ni cikgu nak tanya kuprum dengan argentum. Okey, kuprum berada di atas argentum. Okey, kita tahu sekarang ni kalau ikut jadual tadi, antara magnesium dengan kuprum, kita tahu ni akan jadi positif. Kuprum kita akan jadi positif. Okey, tapi kalau kuprum dengan argentum, yang mana akan lebih elektropositif? Kuprum dengan argentum. Argentum ni perak. Okey, kuprum. Okey. Okey, sekarang kuprum ni, antara kuprum dengan argentum, siapa yang akan menderma elektron dulu? Kuprum atau argentum? Okey, bagus. Kuprum. Okey, sekarang kuprum kita dah jadi apa? Charge positif ke charge negatif? Kuprum kita akan jadi charge positif ke jadi charge negatif? Aiman silap tu, Aiman. Kuprum lebih elektropositif tapi dia akan menjadi charge negatif sebab dia lebih mudah derma elektron. Okey, faham? Jelas? Okey tak? Jadi automatically kita punya kuprum tu yang tadi kalau kita comparekan kuprum dengan magnesium, kita tahu kuprum ni akan jadi positif. Tapi bila kuprum ni kita letakkan kuprum dengan argentum, okey, argentum sebagai elektron yang berbeza. Okey, bila kita letak dia sebagai elektron yang berbeza, jadi kuprum ni akan lebih jadi elektropositif. Dia akan lebih mudah menderma elektron. Okey, berbanding dengan argentum. Argentum akan menjadi negatif. Okey, faham? Okey, jelas? Okey, syarat ni kamu, okey, cikgu nak kamu salin ni. Okey, keelektropositifan meningkat. Itu lagi kita dah salin anion, lepas tu kita dah salin cation. Okey, ini adalah siri keelektropositifan. Okey, salin. Kalau dah siap, nanti respon kat cikgu. Dah. Okey, salin. Okey, kenapa kita nak tentukan charge yang mana satu menjadi positif dengan negatif? Sebab kita tak ada sumber apa? Kita tak ada sumber apa? Sel kimia ni dia tak ada sumber apa? Sebab dia akan menjadi tenaga elektrik. Dia akan membekalkan tenaga elektrik. Sebab dia tak ada sumber apa? Sumber elektrik, betul? Okey. Okey, dia itu sebabnya kita nak tentukan yang mana satu charge negatif, yang mana satu charge positif. Syarat dia ialah kita kena tengok keelektropositifan. Okey, jelas? Jadi kamu kena ingatlah, okey, macam contoh kalau kat sini. Kita tengok magnesium dengan ni negatif bila kita comparekan dengan kuprum. Tapi kalau tiba-tiba lah kata sepatutnya kalsium ni tak boleh jadi elektrod sebab dia mudah larut. Okey, katakan kalsium berada di atas, magnesium akan berada di bawah. Jadi siapa yang akan jadi elektropositif? Kalsium ke magnesium? Kalsium atau magnesium? Okey, bagus. Kalsium. Jadi kalsium tu akan menjadi negatif. Magnesium akan menjadi positif. Okey, jelas? Macam mana kita nak tentukan sesuatu elektrod tu, dia jadi positif atau negatif? Okey, bagus. Okey, jadi saya harap semua orang faham. Okey, cikgu bagi satu lagi soalan kebat.
Katakan tiba-tiba cikgu gunakan ferrum. Satu ferrum elektrod, satu lagi pun ferrum. Okay, agak-agak ada berlaku perubahan tak tenaga elektrik kat situ? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Cikgu gunakan dua elektrod yang sama jenis. Okey, bagus. Mana kamu faham? Okey, kenapa? Kenapa? Kalau kita gunakan dua-dua tu zinc, apa yang kita akan dapat kat situ? Kita tak dapat menentukan yang mana satu menjadi positif, yang mana okey. Okey, boleh lah. Jadi maknanya kalau kita tengok charge dia, kita tak dapat nak tentu yang mana satu akan jadi positif, yang mana satu akan jadi negatif. Okey, jelas? Okey tak ni? Jadi apa akan berlaku pada bateri kita? Ada nilai voltan atau tak ada nilai voltan? Ada atau tidak? Kalau kita gunakan zinc, dua-dua tu zinc. Jadi dia tak ada nilai voltan. Okey, faham? Okey. Yang pertama tu, kebat yang pertama okey, faham? Okey, sekarang ni cikgu nak uji yang kedua pula. Kalau katakan cikgu ada satu elektrod zinc dengan ferrum dan kemudian cikgu ada satu lagi elektrod ialah magnesium dengan cuprum. Agak-agak yang mana satu elektrod yang lebih besar? Voltan yang lebih besar. Pasangan magnesium cuprum atau zinc ferrum? Yang mana satu? Cuba respon sikit dekat chat tu. Cikgu ada dua pasang. Okey. Satu ialah magnesium dengan cuprum, satu lagi ialah zinc. Okey, zinc dengan ferrum. Okey. Kamu rasa agak-agak yang mana satu nilai voltan yang lebih tinggi? Magnesium cuprum ke atau zinc ferrum? Yang lain? Aiman dah respon tu, yang lain? Lain? Cikgu nak seorang lagi. Okey, jawapan dia betul. Magnesium dengan cuprum. Okey, cikgu tak nak bagi tahu jawapannya. Agak-agak dia kenapa katnya? Apa yang jangkaan kamu sebenarnya? Kenapa kita pilih sebagai magnesium dengan cuprum? Jawapan tu dah betul. Okey, tahniah. Yang menjawab tu maknanya dia dah faham tu. Kenapa? Jarak kan? Jarak antara magnesium dengan cuprum tu adalah sangat jauh. Jadi bila jauh ni, mana magnesium ni akan menghasilkan menderma lebih banyak elektron. Okey, berbanding yang satu lagi. Okey, faham tak ni? Jelas? Okey, kalau katakan ni yang kalium atas, argentum kat bawah, tu lagi besar dia punya voltan. Itu sebabnya kalau kita tengok kat sini, wujudlah macam-macam jenis bateri. Bateri yang murah, okey, lepas tu ada heavy duty, okey, lepas tu ada bateri yang mahal, alkaline dan sebagainya. Okey, semuanya bergantung kepada sifat-sifat yang ada pada elektrod. Okey, dan cecair itu sendiri. Okey? Jelas? Ingat je, jangan lupa sel kimia is always talk about battery. Okey? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, mekanisme sel kimia. Okey, jadi dia mesti bermula dengan tenaga kimia ditukar kepada tenaga elektrik. Okey, kemudian kita tengok pengaliran elektron daripada terminal negatif ke terminal positif. Jadi sebabkan kita punya elektrod tu dah menjadi negatif, jadi pergerakan elektron mesti daripada negatif ke positif. Bukannya daripada anode daripada positif ke negatif. Okey, jadi dia mesti negatif ke positif. Okey? Bukan daripada positif ke negatif. Okey, boleh ni? Jelas? Okey, sebab apa? Keelektropositifan tu yang akan menderma elektron. Okey, jadi dia akan jadi terminal negatif yang akan
bergerak ke terminal positif. Okey, jadi ini yang akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, kita tengok sedikit kat sini. Okey. Jadi mana yang awal tadi, kalau kita tengok gambar rajah yang awal tadi, dia ada sumber tenaga elektrik. Okey, sumber. Tapi bila kita dah masuk konsep sel kimia, yang ni dah tak ada. Dia hanya ada voltmeter sahaja untuk mengukur nilai volt. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat sini? Okey, kita tengok magnesium dengan kuprum. Kita tahu magnesium berada di atas, kuprum berada di bawah. Jadi magnesium ni akan bercas negatif. Okey, kuprum tu akan menjadi cas positif. Okey, jadi bila sini dah jadi negatif, dia akan menderma elektron. Jadi elektron tu akan bergerak ke sini ke positif. Okey, jelas? Okey, jadi kamu kena ingat okey, dia bergerak. Okey, jadi akhirnya kalau kita tengok kat sini sebenarnya cecair yang kita gunakan ni ialah larutan kuprum 2 sulfat sebab dia merujuk yang ni adalah anod kita dah sekarang ni. Sebab ni nilai dia dah positif, dah jadi anod. Sini adalah kita punya katod. Okey, jadi maknanya sini akan berlakunya apa ni? Berlakunya perubahan pada struktur elektrod bercas positif. Okey, kita tengok pula yang cas negatif ni pun juga telah berlakunya perubahan. Okey, jadi apa yang akan berlaku kat sini? Magnesium ni dia akan larut kemudian melekat kepada kuprum. Okey, okey, jadi akhirnya dia akan jadi tebal lah. Ion-ion tu, ion-ion ni akan jadi tebal. Okey, itu adalah maksud dia tentang sel kimia. Okey, jadi kita baca satu persatu tentang konsep magnesium katod tu. Okey, magnesium katod. Semua ni kalau magnesium jadi katod, kuprum jadi anod, ini semuanya adalah disebabkan daripada proses keelektropositifan. Okey, yang pertama kalau kita tengok kat sini, okey, mendermakan elektron larut dalam elektrolit larutan kuprum 2 sulfat, okey, dan membentuk ion-ion magnesium. Jadi yang ni akan larut, semuanya akan keluarkan ion-ion magnesium. Okey, akan masuk ke dalam elektrolit ni. Okey, menjadi terminal negatif sel kimia apabila elektron mengalir melalui litar luar daripada magnesium ke kuprum. Jadi pergerakan ni kita tengok dia mesti pergerakan dia ialah elektron cas negatif ke positif. Okey. Tu apa yang dimasukkan dia lah. Okey, jadi saiz semakin berkurangan. Jadi makna dia akan larut. Jadi kita tahulah kalau larut apa tadi? Konsep apa tadi? Biskut dengan air panas kan? Elektrod jenis apa tu? Lengai ke tak lengai? Elektrod lengai ke tidak lengai? Boleh respon kat cikgu? Okey, lengai tu apa maksud dia? Sudu besi masuk dalam air panas, kita kacau-kacau, sudu besi kekal. Okey, tu lengai. Kalau tak lengai, ialah macam biskut tu adalah kita punya elektrod, kita letak dekat air panas lama-lama, biskut kita pun pecah, lembik dan sebagainya. Okey, dia akan larut. Okey, faham tak ni? Jelas? Ni ialah kita gunakan elektrod lengai. Salah satu daripada konsep elektrolisis yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, eksperimen minggu lepas. Okey, faham? Jelas tak? Ada apa-apa nak tanya? Okey? Okey, jadi maknanya apa akan berlaku kat sini? Okey, katakan cikgu punya kuprum ni berwarna biru. Kuprum 2 sulfat cikgu berwarna biru. Akhirnya semua ion-ion ni melekat pada kat sini. Okey, kita akan nampak warna biru. Warna biru tu apa? Warna biru tu kebanyakan ion akan dinyah caskan. Akan dibuang cas. Okey, dia akan menjadi bentuk yang lain kan. Kita dah belajar pada pelajaran yang lepas. Okey, pada pelajaran yang lepas. Okey. Okey, jadi apa akan jadi warna tu? Warna biru cikgu tu. Kalau semua tu dah banyak melekat dekat larutan kuprum, dekat kuprum tu. Apa akan berlaku pada warna biru cikgu? Jadi bertambah terang ke atau bertambah pudar warna biru tu? Boleh respon kat cikgu?
Okey, bagus. Mana kamu dah faham konsep tu? Pudarlah. Sebab apa? Ion tadi, ion daripada magnesium tu, semua dah melekat pada kuprum. Dah menjadi bentuk yang lain. Dia dah jadi logam. Bukan lagi ion. Dia menjadi logam. Ingat, ion tu dia ada cas. Kalau kan cikgu cakap dulu, kalau kita kata logam kuprum dan ion kuprum adalah dua istilah yang berbeza. Walaupun nama sama tapi maksud dia berbeza. Okey, jadi makna kamu dah faham dah tu. Okey, kita tengok kuprum pula, anod. Okey, anod dekat sini menerima elektron sebab magnesium ni derma. Okey, dan menyahcaskan ion kuprum 2 positif. Nampak ni? Ada 2 positif ni akhirnya menjadi, bila dinyahcas, dia tidak lagi menjadi ion kuprum. Dia telah menjadi atom kuprum. Okey, buang cas, nyahcas, buang cas. Okey, cas asal tadi 2 positif. Okey, dah jadi dibuangkan semuanya akan menjadi menjadi kuprum sahaja. Tak ada lagi ion yang bercas. Jadi dia akan menjadi kuprum. Okey, kemudian kita tengok kedudukan ion kuprum lebih rendah berbanding kedudukan ion hidrogen. Ingat balik tak? Kalau antara ion kuprum dengan ion hidrogen, yang mana satu akan dipilih? Betul? Okey, jadi dia akan pilih kuprum. Okey, kemudian menjadi terminal positif ke sel positif sel kimia, saiz menjadi semakin besar kerana pelbagai kuprum terenap padanya. Jadi terenap mana dia akan melekat kat sini. Okey, faham tak ni? Okey, sama juga. Okey, jadi kalau kita tahu dia ada ion yang lain, mana ni adalah larutan apa? Larutan leburan ke atau aqueous yang kita gunakan ni? Leburan ke aqueous? Kalau dah dikatakan kat sini adalah ion hidrogen. Hidrogen dan hidroksida. Yang mana satu akan dipilih kan? Okey, jadi cecair kita ni dia lebih kepada apa ni? Leburan atau bentuk larutan aqueous? Leburan maksud dia macam cikgu kata kita tadi, garam kita panaskan dia cair. Kalau larutan aqueous ni ialah garam kita masukkan ke dalam air kemudian kita larutkan. Faham? Jelas tak ni? Okey, sekarang ni cikgu nak tanya kat sini. Okey, kalau kita tengok kuprum kita ni sedang menjalankan proses dinyahcaskan. Jadi maknanya dia akan membuang cas dan akhirnya menjadi kuprum yang banyak. Okey, pada anod lah. Okey, setakat ni boleh faham tak? Jelas? Okey? Okey tak? Okey. Syamil yang lain-lain ni? Tak susah. Sel kimia ni sangat senang. Dia tak sekompleks kita punya elektrolitik gitu ni. Tapi sebenarnya senang juga. Tak adalah kata susah. Sebenarnya senang. Dua-dua tu senang. Okey, faham? Faham tak? Okey. Habis dah kita punya topik. Okey. Sebelum kita pergi kepada penilaian, okey, cikgu nak okey, ruang ni bila ada sel kimia ni dia lebih mudah untuk masukkan soalan reka cipta. Okey, macam mana kamu nak reka cipta sesuatu sel atau bateri. Okey, jadi ni kita gunakan kaedah sel kimia. Faham tak ni? Jelas? Okey, jadi itu je. Ada elektrod, ada elektrolit. Okey, kalau katakan dia suruh, okey macam contoh, kalau katakan dia suruh buat bateri menggunakan buah-buahan. Okey, jadi buah-buahan tu yang sesuai yang gunakan ialah lemon. Lepas tu kita carilah elektrod yang berbeza, kita cucuk dekat lemon tu. Lepas tu kita sambungkan dengan wire, lepas tu kita pergi kepada nilai voltan. Kita dapatlah bateri ringkas. Okey, faham tak ni? Jelas? Okey, soalan ni cikgu rasa dia lebih boleh mudah pergi kepada soalan reka cipta. Okey, boleh?
Okey. Okey, salin soalan ni masukkan ke dalam SC2. Okey, siapa yang dah siap kata dah. Okey, jangan risau. Cikgu akan masukkan semua ni dalam Google Classroom. Boleh buka tak Google Classroom? Boleh buka tak? Banyak dah kan PowerPoint dalam tu kan? Siapa rajin buka dia jumpalah banyak PowerPoint yang kita dah belajar dulu. Semua ada kat dalam tu. Okey dah. Okey, terima kasih. Okey, ini hari pertama cuti, cikgu tak nak pergi berat-berat sikit. Okey. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, tak ada. Okey. Okey, lepas ni, okey, cikgu minta satu minta satu. Okey, lepas ni kita dah masuk bab 7. Bab 7, cikgu minta baca bab cahaya tu dulu. Cahaya dan optik tu. Baca dulu. Baru kita akan faham. Jadi, cikgu tengoklah. Kalau kita raya bila tu? Kita raya bila? Yasmin baru masuk. Kita raya bila? Okey. Okey, jadi raya pertama. Okey, raya pertama tu cikgu rasa ramai yang sibuk kan. Okey, 21 tu hari raya kedua. Jadi kalau cikgu akan sambung kelas tu ialah cikgu akan buat pada 22 hari bulan ke atas. Esok nak buat kelas ke lagi? Tak ada buat apa ni kat rumah ni cikgu. Nak keluar pun tak boleh keluar. Okey, berapa orang boleh kalau cikgu nak buat kelas esok dia boleh join? Tu kan tak ada buat apa kat rumah kan? Okey. Okey, kalau ramai yang boleh, jadi esok cikgu nak kita buatlah kelas. Kita tengoklah cikgu buat pagi, cikgu rasa ramai yang takkan join tu sebab ramai yang bangun lewat kan. Okey, jadi kita buat macam waktu macam ni lah. 3 ke 4 ke macam tu lah. Okey, kalau jadi esok cikgu akan bagi link. Okey, nanti cikgu akan respon sekali lagi lah. Okey, jadi cikgu tapi cuba cikgu minta tolong baca bab 7 tu dulu. Mesti baca. Kalau tak baca nanti susah, tak berapa faham. Okey. Okey, terima kasih masuk kelas cikgu. Sekejap je hari ni. Okey, kalau ada rezeki kita akan jumpa esok. Okey, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum. Okey, yang baru masuk nanti rujuk je lah. Nanti cikgu masukkan rakaman tu dalam YouTube. Pastikan isi kehadiran